Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton kawasan saya. Kali ini, kami akan bawa anda ke Parlimen Sikh bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin. Sikh merupakan sebuah daerah yang terletak di timur negeri Kedah Darul Aman. Lembaran sejarah menyatakan, Sikh berasal dari perkataan Arab Said atau Syekh yang jika disebut dalam logat Patani Kelantan berbunyi Sikh. Dari segi pentadbiran politik, Sikh merupakan sebuah kawasan parlimen dari 15 kawasan parlimen yang terdapat di negeri Kedah. Pilihan Raya 2004 menyaksikan Parlimen P013 Sikh kembali ke pangkuan Barisan Nasional setelah Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin berjaya menewaskan calon PAS Azizan Abdul Razak dengan majoriti 319 undi. Di samping Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin, pentadbiran Parlimen Sikh dibantu oleh dua orang ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Yang Berhormat Muhammad Isha Safi yang mewakili DUN N23 Belantik dan Yang Berhormat Ismail Harun yang mewakili DUN N24 Jeneri. Meskipun berada agak jauh dari pusat pentadbiran negeri, kru kawasan saya mendapati kemudahan prasarana yang disediakan setanding dengan kawasan Parlimen Malaysia yang lain. Projek-projek kerajaan seperti hospital, balai bomba, Institut Kemahiran Mara, empangan bridge, kemudahan elektrik dan kemudahan sistem pengangkutan yang baik mampu memberi keselesaan kepada 69,404 orang penduduk Sikh. Semasa saya menjadi ahli Majlis Masyarakat yang dulu 15 tahun dahulu, tumpuan hanyalah menyediakan prasarana asas, jalan, api, air, sekolah, hospital. Sekarang ni apabila saya kembali aktif dalam politik, segala kemudahan dan prasarana asas sudah ada. Cuma masalah yang saya hadapi sekarang ni ialah nak membangunkan manusia itu dalam konteks sosioekonomi dan gerakkan masyarakat itu untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan sosioekonomi. Bangun pagi-pagi, tak mudah menanti, bukan nak cari kopi, nak tanya pasal subsidi. Hai, belum sempat sarapan, dah ada pula panggilan kaum kerabat orang kanan, nak minta surat sokongan. Jam baru pukul 8, YD kena lawat kawasan, tapi di tengah jalan pengundi tahan minta bantuan. Disambut dengan umpan, ayam pun banyaklah tumbang, kemudian ditunjuk jalan berlubang, disuruh YD segera timbang. Jelajah kawasan saya di Parlimen Sikh bermula di homestay serendah Sekebun Bunga yang terletak kira-kira 4 km dari Pekan Kecil Sikh. Homestay yang berasaskan agro pelancongan milik Datuk Dr. Wan Azmi ini bukan sahaja sentiasa terbuka kepada kunjungan pelancong, malah ia turut dijadikan kediaman rasmi Yang Berhormat. Seperti kelaziman, di sinilah setiap pagi Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin akan melayan aduan daripada rakyatnya dalam suasana yang cukup harmoni. Suasana santai sebegini bukan sahaja dapat mengurangkan jurang antara pemimpin dengan rakyat, malah dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat. Selepas melayan kunjungan penduduk kampung dan pegawai-pegawai bomba daerah Sikh, kru kawasan saya berkesempatan pula meninjau ke Pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Sikh yang terletak di Aras 2, Kompleks Tabung Haji. Istimewanya, Pusat Khidmat Ahli Parlimen Sikh ini bukan sahaja menjadi pusat operasi pentadbiran,
malah turut disediakan studio nyanyian dan kelas pendidikan ICT untuk kegunaan masyarakat setempat. Saya sekarang berada di Bilik Khidmat Masyarakat Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh Datuk Dr. Haji Wan Azmi Arifin. Dan Yang Berhormat Datuk Ahli Parlimen Sikh ini bukan sahaja seorang ahli parlimen yang telah mengusahakan pembangunan di kawasan Sikh ini yang agak jauh terpencil, tetapi juga telah mengadakan suatu usaha untuk memertabatkan penduduk-penduduk di kawasan Sikh ini dengan ilmu, iaitu ilmu IT. Dan ini tidak berlaku di tempat lain sepanjang yang saya pernah lawat dalam kawasan saya. Jadi kenapa Yang Berhormat Datuk menekankan IT ini bagi Parlimen Sikh? Yang pertama sekali, ini merupakan penekanan pihak kerajaan supaya rakyat Malaysia yang celik hati dapat dipertikat yang peratusannya. Dan menjelang ke 2010 ni kita nak seberapa ramai yang boleh. Maknanya menjelang 2020 lah. Kalau boleh semua rakyat Malaysia perlu celik hati. Tapi di kawasan saya ni ketinggalan 15 tahun. 15 tahun ketinggalan bidang ni. Jadi saya terpaksa mengejarkan kawasan-kawasan yang maju. Untuk itu saya menyediakan kemudahan ini supaya belia-belia dan mana pihak yang berhasrat nak memajukan diri mereka dalam bidang ini dapat kemudahan ini. Dan saya dibantu oleh sukarelawan yang mahir dalam bidang ini. Dan seorang tenaga pengajar ini adalah Ruhairi, secara percuma mengajar di tempat yang Datuk usahakan. Ya, saya punya mengajar sini. Jadi saya sukarela dah 2 tahun dah sini. Kerja sebenar? Kerja sebenar saya berniaga lah. Berniaga. Jadi sekarang ini kenapa begitu berminat untuk bekerja secara sukarela di tempat yang diusahakan oleh Datuk ini, tempat mempelajari IT untuk penduduk Parlimen Sikh ini? Saya sebenarnya lepasan college. Jadi saya berpendapat di kawasan Sikh ni memang dia segi IT ni slow. Jadi saya belajar dulu sebulan 200. Di Datuk bagi percuma saja. Jadi saya bertindaklah sebagai sukarela, cari budak-budak main belajar sini, saya yang mengajar. Itu target saya. Kawan-kawannya jadi budak-budak ni tak tercicir lah. Dengan berpegang kepada falsafah hidup, apabila anda berada di atas, jangan lupa tengok orang di bawah. Jika tidak, akan jatuh. Dan jika berada di bawah, jangan lupa tengok ke atas. Pasti anda akan naik. Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin meneruskan perjuangan membela masa depan anak-anak yang hidup di luar bandar agar mendapat hak yang sama rata dengan pelajar di bandar. Penubuhan Kelab ICT Kampung Tupai membuktikan Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin serius dalam memastikan setiap daripada rakyatnya menerima pembangunan yang seimbang. Lihat sahaja, meskipun baru beroperasi 4 bulan, Kelab ICT Kampung Tupai ini telah berjaya menarik minat lebih 30 orang ahli yang rata-ratanya berumur 10 tahun ke atas. Seterusnya, kru kawasan saya dan Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh bergerak pula ke Kampung Bunga Cepe untuk meninjau kursus tanaman longan konsep mesra alam. Di samping melihat sendiri pergerakan kursus yang disampaikan oleh Encik Badrudin Ramli, Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin turut tidak ketinggalan berkongsi ilmu pertanian yang dimilikinya bersama-sama peserta kursus. Saya sekarang berada di ladang longan yang dimiliki oleh Encik Badrudin sebelah saya ni. Dan longan ini dijual di kebun RM6.50 sekilo dan dibawa ke pasaran RM8 sekilo. Jadi usaha ini dilakukan sendiri oleh Encik Badrudin. Berapa lama telah mengusahakan tanaman longan ni? 5 tahun. Dan hari ini bersama kita ialah beberapa orang peserta yang diberi kursus oleh Encik Badrudin dan juga Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh. Cerita sikit kursus yang diadakan untuk petani ni. Untuk petani ni peserta saya ni dah hampir 2 tahun kepada 3 siri. Biasanya saya akan adakan khusus siri pertama, siri kedua, siri ketiga. Sebab pertanian tadi seperti juga pelajaran-pelajaran lain. Mereka harus belajar apa itu pokok, apa itu baja, cara kegunaan yang betul, apa itu racun. Jadi saya ceritakan kepada penuntut saya ataupun student-student saya cara
bagaimana untuk mengeluarkan buah yang hasil yang berkualiti dan kuantiti. Sedangkan Cik Badrudin adalah petani, bukannya pegawai apa orang kata daripada Jabatan Pertanian. Jadi ini satu usaha yang murni lah saya nampak ni. Ikhlas lah ni bagi saya pasal sebab apa? Datuk Dr. Wan Azmi dia bantu saya pula bantu petani lain. Jadi itulah nampaknya usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh ini mewujudkan seorang leader ataupun seorang ketua, dan ketua-ketua ini dibangunkan dan mereka inilah sebenarnya yang kekal di sini dan akan membangunkan kawasan Parlimen Sikh ini dengan tanaman-tanaman seperti yang kita lihat sekarang ini, iaitu buah longan. Saya rasa memang sangat manis. Sayangnya tak dapat bagi kat tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada kita untuk memajukan tanah kita yang mengkali tak ada apa-apa lagi kita buat. Ya, jadi terima kasih kepada Cik Badrudin. Tahniah, dan kabarnya satu bulan dapat 6,000 hasil daripada tanaman ini jadi. Jadi itulah dia tuan-tuan, berbudi kepada tanah, nampak hasilnya. Berbudi kepada orang, kita tak tahu lagi lah. Allah Ta'ala yang tahu. Kita berjumpa lagi selepas ini. Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi juga tidak mengetepikan pembangunan wanita di Parlimen ini. Menerusi peruntukan projek Mayang Parlimen, sebuah bengkel latihan industri kecil telah dibina di Kuala Jeneri. Kaum wanita di sini didedahkan dengan pelbagai aspek kemahiran hidup seperti memotong dan menjahit pakaian, menjahit sulaman berkomputer, membuat kraft tangan dan memasak secara berselang-seli setiap minggu. Dengan ilmu yang ada, bukan sahaja dapat menambahkan pendapatan keluarga, malah dapat mengurangkan perbelanjaan harian. Di sebelah petang, kami berkesempatan pula menyaksikan perlawanan akhir Liga Bola Sepak MAC2 Piala Parlimen Sikh, anjuran Kelab Rekreasi dan Sukan Sikh, KRIS. Kelangsungan daripada perlawanan ini, KRIS berjaya melahirkan seramai 22 orang yang berbakat di dalam bidang bola sepak untuk ditubuhkan satu pasukan khas bola sepak di bawah Parlimen Sikh. Jam sekarang pukul 12.30 malam. Saya masih lagi di Parlimen Sikh mengikuti rombongan Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh, Datuk Dr. Azmi. Dan tempat saya berdiri sekarang ini ialah satu tempat di Kampung Selamat, dan di sini pasukan rela sedang menyediakan satu pos yang diperbuat daripada bahan-bahan tempatan, kayu-kayu dan sebagainya, dan juga daripada batang pinang untuk dijadikan tempat pos untuk mengawal keselamatan di kawasan Kampung Selamat ini. Jadi bersama kita ialah salah seorang ahli rela, Encik Amir. Encik Amir, jadi kenapa buat kerja membina pos ni di waktu malam? Patutnya kita buat kerja ni pada waktu siang. Okay, Assalamualaikum. Sebenarnya program ni memang tak dirancang lah kan. Dirancang tapi masa memang tak tepat lah kan. Cuma malam ni kita boleh free lah. Kita yang mana tak bekerja tu kita boleh turun sekali. Sebab siang ni masing-masing kat wajah lah. Okay, selepas kita tubuhkan persatuan rela di kampung ni, alhamdulillah semua keadaan kampung, keadaan semua selamat lah. Tak ada masalah apa yang bagus. Nama pun Kampung Selamat, tuan-tuan. Jadi untuk menjaga lagi keselamatan ini, maka itulah dibina pos-pos ini. Dan sebentar tadi kita telah pun melakukan lawatan ke sebuah kampung di mana Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh ini dan juga pegawai rela daerah Sikh ini telah menyeru orang-orang muda supaya menyertai rela, supaya mereka ini bukan saja dapat bergerak bersama tetapi juga menjadi satu, orang kata, satu penghalang kepada golongan-golongan yang anti kepada kerajaan, yang sentiasa nak membuat huru-hara dalam negara, menyamar, mencuri dan sebagainya. Jadi inilah satu perkara yang penting yang telah dilakukan oleh Ahli Parlimen Sikh dalam usahanya untuk menjaga dan mengawal daerah Sikh daripada berbagai masalah. Dan sekejap lagi saya akan pergi ke beberapa pos lagi di dalam kampung ini untuk melihat pos-pos yang sedang mengadakan kawalan dan rondaan. Kita bersama-sama pergi ke sana sekarang. Sekarang pukul 12.30 malam, saya di pos 2 rela di Kampung Selamat. Bersama saya ialah Encik Tahir selaku pegawai rela daerah. Jadi Encik Tahir, kenapa pihak rela perlu mengadakan pos-pos di tiap-tiap simpang di dalam Parlimen Sikh ini? Jadi pihak rela perlu membuat pos-pos ini adalah kita untuk membantu
membantu pasukan keselamatan di segi menghindarkan macam jenayah-jenayah dan juga gejala sosial. Jadi saya dimaklumkan oleh pihak ahli Parlimen Sikh, Datuk Yang Berhormat Datuk Dr. Azmi mengatakan bahawa sejak pihak rela mengadakan pos-pos di tiap-tiap kampung dan di simpan-simpan jalan, kadar jenayah telah menurun. Bagaimana? Ya, betul ni. Sejak rela membuat kawalan malam di daerah Sikh, kadar jenayah ataupun indeks jenayah di daerah Sikh kian menurun. Di Parlimen Sikh, peranan rela tidak boleh dipertikaikan lagi. Sebagai benteng pertahanan ketiga negara, rela bertanggungjawab membuat rondaan mengawal keselamatan kampung setiap malam dalam mengatasi masalah pecah rumah dan kecurian yang sering berlaku di kawasan Parlimen Sikh. Oleh itu, tidak hairanlah Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin sangat serius menghidupkan kembali keanggotaan masyarakatnya dalam agensi keselamatan sukarela Ikatan Relawan Rakyat Malaysia, RELA. Beliau sering kali turun padang sendiri bersama-sama pegawai rela daerah menganjurkan ceramah-ceramah kesedaran ke segenap kampung di Parlimen Sikh dalam meningkatkan keahlian rela di Parlimen Sikh. Keesokan paginya, Yang Berhormat Datuk Dr. Wan Azmi Arifin turut bersama-sama dengan anggota rela dan penduduk kampung tengah hujung bandar bergotong royong membina semula rumah Man Hudin yang hangus terbakar bulan yang lalu. Dalam memastikan golongan ibu tunggal tidak tersisih dari masyarakat, kerajaan melalui Parlimen Sikh turut menyediakan sebuah bengkel baru di kampung Tanjung Belit untuk aktiviti anyaman kraf Mengkuang. Saya berada di bengkel kraf kampung Tanjung Belit di Parlimen Sikh, dan bengkel ini merupakan satu usaha Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh membantu ibu-ibu tunggal dan juga warga emas mendapatkan ilmu daripada segi kraf dan sekaligus boleh meningkatkan ekonomi mereka. Jadi Datuk, bagaimanakah usaha yang dibuat ini dapat membantu penduduk-penduduk di kampung Tanjung Belit ini daripada segi meningkatkan ekonomi dan juga pada masa yang sama mereka mendapat ilmu? Saya telah mengenal pasti mereka ini sejak 2 tahun dahulu. Terdapat lebih daripada 15 orang ibu tunggal dan warga emas menjalankan aktiviti kraf Mengkuang ni, tapi dalam rumah sebelah itu rumah Puan Zubedah, dengan keadaan yang sempit tak selesai itu, maka saya rasa eloklah saya sediakan satu ruang yang lebih selesai lagi, ruang kerja yang lebih selesai lagi, supaya mereka dapat dipertingkatkan daya pemurah mereka. Dan di samping itu juga kita dapat mengadakan ruang-ruang untuk mereka berlatih yang muda-muda ni yang berminat dalam anyaman Mengkuang ni, dan juga menyediakan kemudahan-kemudahan lain seperti tempat pameran, tempat penyimpanan barang, pemasaran dan sebagainya. Jadi dengan demikian, saya rasa industri ini dapat dipertingkatkan lagi. Dan sekarang ni produk-produk mereka pun sudah memasuki pasaran yang jauh di Langkawi, di Pulau Pinang. Menurut saya jika sekian hari lagi produk ini dapat dikembangkan di pasaran kawasan. Dalam perjalanan kami ke Kampung Bendang Man untuk meninjau aktiviti pertanian di sana, kru kawasan saya sempat singgah menikmati jamuan kenduri kahwin di kampung berdekatan. Keharmonian dan kerjasama setiap lapisan masyarakat bergotong royong menjayakan majlis perkahwinan ini menggamit perhatian kami. Selaras dengan peranan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi utama masyarakat Sikh, setiap masalah yang dihadapi petani-petani di sini sentiasa mendapat perhatian serius pucuk pimpinan Parlimen. Inilah ladang pisang yang dimiliki oleh Encik Hussein Ahmad seluas 10 ekar. Dulunya tanah ini adalah kawasan sawah padi, tapi oleh kerana ada masalah daripada segi pengairan, maka itu ahli Parlimen Sikh Yang Berhormat Datuk Dr. Azmi Arifin telah membantu Encik Hussein Ahmad untuk menjadikan kawasan ini sebagai tanaman pisang.
Jadi kita akan berjumpa dengan tuan punya ladang pisang ini, Cik Hussein Ahmad, untuk mengetahui apakah masalah sebenar yang terdapat di kawasan ini. Ikuti saya. Cik Hussein, Ya. apa masalah yang dihadapi di kawasan ladang pisang ni sekarang? Dulu masa banjir dulu ni pasal apa? Parit dia pecah. Bila banjir kuat dulu pasal tahun 95. Parit pecah. Jadi kita mohon kat JPS terlambat jugalah. Jadi kawasan ni terbiarlah. Dulu air ni banyak juga lah, tapi penggunaan tu makin bertambah lah. Macam projek perikanan hiasan, dia buat empangan tu terlalu tak beri laluan langsung kepada penduduk-penduduk ni. Air tu dia sekat terus. Tunggu dia melipah musim banjir besar bulan 8, bulan 10 tu lah baru lepas. Baru nak lepas. Yang Muhammad Datuk mengkali boleh cerita sikit. Yang Muhammad Datuk ini ada masalah pasal air ni, komplain daripada orang ramai ni, kata ada 100 golong yang kata tanah tu biar. Kerana air tak dapat lalu di kawasan yang dulunya memang ada air. Yalah, dulu parit itu dia menyalurkan air daripada bukit sana, sungai tu ke sungai. Tapi sekarang disekatkan air tu terus pergi ke projek ikan hiasan tu. Tak pecahkan pada. Jadi lebih pada 1 ekar saya kata. Jadi kita terpaksa merancang semula mencari alternatif jenis yang sesuai dengan keadaan. Dan Datuk nampak mengusurkan di sini pisang dah jadi dah, nampak ni. Pisang dah jadi, cuma kemarau ni dah saya pun beri pipe dah baru ni kat mereka. Saya ambil air daripada bukit sana. Tapi kemarau ni bekalan tak cukup. Saya terpaksa memikir keadaan lain, mungkin farm di sungai sana. Farm ni. Sebab tu kita sediakan tangki kolam yang Datuk nak buat ni. Ya, mungkin kita nak kena pump air pada sungai, simpan dalam tu dan salur ni. Jadi sungai tu sekarang macam mati lah yang dah kena ampang tu. Cuma masalah dia macam saya ni, pertukan ahli parlimen dia tak banyak. Jadi pasal agak-agak tempat lain lagi, itu constraint halangan yang ada pada kami. Jadi kalau kami ahli parlimen ni dibekal lebih banyak pertukan, insya-Allah rakyat akan mendapat manfaat lebih banyak lagi. Setelah mendapat penjelasan yang berhormat ahli Parlimen Sikh, kru kawasan saya meninjau sendiri keadaan ulu Sungai Cepe yang dikatakan menjadi nadi kepada kawasan pertanian sekitarnya. Ini dulu tinggi. Air ni dulu tinggi sampai paras ni lah. Paras kita pijak ni lah. Penuh paras tempat kita pijak ni. Paras ni. Tapi apabila dia orang dah buat projek ikan hiasan ni, di atas tu. Di atas sana dia orang buat empangan untuk salurkan air sini pergi ke projek ikan hiasan. Jadi saluran ni dia terjejas lah. Air dah tak ada, jadi bendang pun dah jadi kering lah. Dia tak boleh majukan, tak boleh buat bendang tu. Dan saya berterima kasih lah pada kerajaan yang salurkan projek pembangunan di dekat ni. Tapi apa yang saya harap pada AJC manapun, kalau dia orang nak buat projek dekat sini, dia sepatutnya dia berkomunikasi lah dulu, bertanya masalah tempat ni. Pada malam terakhir, kru kawasan saya di Parlimen Sikh, kami telah dibawa melihat seni dan budaya Kedah yang begitu menarik. Di sini, kami disajikan dengan pelbagai gerak langkah silat dan seni bela diri tradisional dengan iringan kumpulan gendang silat. Pusat latihan seni silat Kampung Caluk Tala ini telah mendapat bantuan sebanyak RM15,000 dari pentadbiran Parlimen Sikh dalam usaha memaju dan mengekalkan seni budaya masyarakat setempat. Penubuhan pusat latihan seni silat ini juga adalah sebagai usaha untuk menggalakkan muda-mudi beriadah sekaligus mengekang dari terlibat gejala tidak sihat. Tuan-tuan dan puan-puan, Parlimen Sikh masih lagi mengekalkan keaslian flora dan faunanya. Dan saya sekarang berada di Latar Mengkuang, salah satu hutan lipur dan pusat rekreasi di Parlimen Sikh. Deruan air di sungai ini begitu mengasyikkan. Dan inilah tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk-penduduk sama ada daripada luar maupun daripada daerah Sikh sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, jom bersantai bersama saya. Hutan lipur Latar Mengkuang terletak dalam hutan simpan Rimba Tloy, berada kira-kira sejam perjalanan dari Bandaraya Alustar. Hutan lipur ini kaya dengan pelbagai flora dan fauna dari hutan Diptrocarpama.
Sebatang sungai yang dinamakan Sungai Cepe yang merentasi hutan Lipur ini mempunyai aliran air yang jernih serta pemandangan batu batan yang menarik sesuai untuk tempat perkelahan dan mandi-manda. Kepada anda yang tercari-cari lokasi riadah bersama keluarga, Latam Mengkuang boleh dijadikan lokasi pilihan. Kemudahan seperti tempat berehat, bilik air dan tapak perkemahan tersedia di sini. Kepada pencinta alam semula jadi, hutan Lipur ini sesuai untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan mengenai habitat flora dan fauna. Terima kasih kepada penonton sekalian dan sekian saja rancangan kawasan saya untuk kali ini. Dan saya sekarang berada di sungai, di serendas kebun bunga milik Yang Berhormat Ahli Parlimen Sikh. Dan sungai ini masih lagi terpelihara. Sampai kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa, kita bersama lagi dalam rancangan kawasan saya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Terima kasih, Atim.